Najib tunjuk bukti selepas dicabar Tun M. Hamzah bakal bertemu Perdana Menteri, bincang jawatan timbalan Perdana Menteri. PAS nekat tidak akan putuskan hubungan mufakat nasional. Guan Eng mahu Perdana Menteri masuk sekolah belajar matematik semula. Najib bengang, Pakatan Harapan cuba belagak hero. Bekas Perdana Menteri Najib Razak tampil menunjukkan bukti arahan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada tahun 2003 untuk memberi projek rundingan terus kepada syarikat dikaitkan dengan anak Dr. Mahathir Mohamad. Menjawab dakwaan pengerusi pejuang bahawa anaknya tidak pernah dibantu ketika dia menjadi Perdana Menteri, Najib sebaliknya berkata, anak Mahathir menjadi pemegang saham syarikat terkemuka ketika itu. Berderet-deret panjangnya bukti Tun M kata dia tak pernah benarkan anak dia berniaga dalam Malaysia masa dia Perdana Menteri, walaupun ketiga-tiga anak dia merupakan pemilik terbesar atau pemegang saham yang besar dalam pelbagai syarikat-syarikat tersenarai dalam Bursa Malaysia yang banyak berniaga dengan kerajaan masa dia Perdana Menteri keempat, seperti syarikat Tongkah, MRCB, Kumpulan Hospital Pantai, Opcom, Konsortium Perkapalan di Perdana Corp, Data Prep, Pelikan, Reliance Pacific Berhad, Outright dan sebagainya. Tapi tak apalah, saya tunjuk satu bukti, surat arahan Kementerian Keuangan kepada Syarikat Telekom Malaysia bertarikh 7 Oktober 2003 untuk memberi projek secara rundingan terus bernilai 214 juta ringgit sahaja, kata Najib dalam satu hantaran di Facebooknya. Najib turut melampirkan surat Kementerian Keuangan pada hantaran itu. Terdahulu FMT melaporkan Mahathir mencabar bekas Peguam Negara Apandi Ali menunjukkan bukti bahawa anaknya menjadi jutawan ketika dia menjadi Perdana Menteri. Dia membuat cabaran itu selepas Apandi dilaporkan bertanya, dalam dunia ini mana lagi ada seorang Perdana Menteri yang mana anak-anak mereka menjadi jutawan. Susulan itu Mahathir berkata, anaknya tidak dibenarkan menjalankan sebarang urusan dengan kerajaan, apatah lagi menyertai parti kerajaan ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Pada 11 Februari 2021, Mukhlis Mahathir dilaporkan telah meluluskan sebanyak 24.6 juta ringgit saham biasa dalam Opcom Holding Berhad, melepaskan kedudukannya sebagai pemegang saham utama syarikat itu. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Opcom berkata pelupusan itu dilakukan melalui dua urus niaga perniagaan langsung pada 10 Februari. Dalam satu kenyataan yang berasingan, isteri Mukhlis, Norzita Zakaria, turut melepaskan pegangan saham utama dalam Opcom. Ia dibuat selepas syarikat milik Norzita, M Ocean Capital Sdn Berhad, menjual sebanyak 18 juta saham melalui pasaran terbuka pada hari Rabu. Dalam pada itu, secara sinis, Najib meminta geng petai merujuk kepada Parti Pejuang Tanah Air menjawab isu berkenaan. Harap soalan-soalan mudah ini dapat dijawab oleh geng petai. Siapa Menteri Keuangan ketika itu? Siapa Perdana Menteri ketika itu? Telekom Malaysia milik siapa ketika itu? Opcom milik siapa ketika itu? Katanya lagi. Isu perjanjian antara Bersatu dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dijangka akan dibangkitkan dalam pertemuan bakal berlangsung esok. Pertemuan itu disahkan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zaiduddin seperti dilaporkan Sinar Harian. InsyaAllah saya akan bertemu dengan Perdana Menteri Ismail Sabri esok hari, katanya pada sidang media di Akademi MAB di Petaling Jaya. Hamzah berkata demikian selepas merasmikan persidangan sempena sambutan Hari Dunia menentang pemerdagangan orang. Pada 28 Julai lalu, Hamzah selaku Setiausaha Agung Perikatan Nasional berkata gabungan itu berpendapat Ismail tidak bersungguh untuk memenuhi terma-terma penting dalam perjanjian di antara gabungan itu dengan Perdana Menteri. Antara terma penting yang terkandung dalam perjanjian itu ialah jawatan timbalan Perdana Menteri. Pendirian itu dinyatakan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Perikatan Nasional yang dipengerusikan Muhyiddin Yassin selaku pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu. Mesyuarat melahirkan rasa kecewa terhadap tindakan Perdana Menteri yang dilihat tidak bersungguh dalam memenuhi terma-terma penting yang terkandung dalam perjanjian antara beliau dengan Perikatan Nasional. Sehubungan itu, Perikatan Nasional memutuskan untuk menghantar delegasi menemui Perdana Menteri bagi membincangkan pelaksanaan terma-terma perjanjian tersebut dalam masa terdekat, kata Hamzah. Untuk rekod, Muhyiddin sebelum ini mendedahkan telah wujud persefahaman di antara Perikatan Nasional dan Ismail berhubung jawatan dalam Kabinet, termasuk kedudukan timbalan Perdana Menteri. Kita tidak minta lebih daripada itu, termasuk soal pelantikan Menteri baru, timbalan Perdana Menteri, termasuk lantikan GLC, badan-badan berkanun dan peruntukan-peruntukan kerajaan, katanya seperti dilaporkan Malaysia Kini.
Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata perjumpaan antara pemimpin UMNO dan PAS sentiasa berlangsung walaupun tiada mesyuarat melibatkan Muafakat Nasional. Malah katanya PAS akan meneruskan komitmen dalam Muafakat Nasional dan sudah ada usaha dilakukan ke arah itu. Kita ada usaha-usaha yang sedang dan akan terus buat. Selagi tak sampai masanya, kita akan teruskan demi untuk perpaduan dan kestabilan negara. Tidak ada mesyuarat Muafakat Nasional pun. Kita bertemu pemimpin-pemimpin parti berkenaan. Kita sentiasa bertemu. Waktu terdekat, kita bertemu dan dalam waktu terdekat akan bertemu pun ada. Katanya pada sidang media selepas merasmikan kejohanan olahraga Sekolah Kebangsaan Islah di Kota Baru. Anggota Parlimen Kota Baru itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai peluang dan ruang kerjasama antara PAS dan UMNO melalui Muafakat Nasional menjelang PRU15. Terdahulu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata kerjasama antara parti itu dengan UMNO dalam PRU15 jika dilaksanakan perlu dibuat secara menyeluruh dan bukan di negeri tertentu sahaja. Tuan Ibrahim berkata demikian ketika ditanya mengenai tempoh masa yang diberikan kepada UMNO untuk membuat keputusan berkaitan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. PAS memeterai piagam Muafakat Nasional dengan UMNO ketika kedua-dua parti itu menjadi pembangkang namun menyertai Perikatan Nasional yang ditunjangi bersatu selepas membentuk kerajaan melalui langkah syariatan pada Februari 2020. Hubungan UMNO PAS kemudian menjadi semakin tegang apabila pemimpin-pemimpin kedua parti termasuk di peringkat tertinggi saling berbalas kecaman. Malah ada desakan daripada pihak tertentu agar Muafakat Nasional diisytiharkan sudah terkubur. Sementara itu, Taqiyuddin menegaskan PAS sentiasa mengutamakan penyatuan ummah dan perpaduan nasional. Justru menurutnya, apa saja usaha menuju ke arah itu akan diterokai termasuk kerjasama dengan mana-mana pihak yang boleh mewujudkan penyatuan ummah. Tak kiralah parti mana, kita nak bersatu. Kita tidak putus hubungan dengan Muafakat Nasional. Itu jelas. PAS tidak putus hubungan dengan Muafakat Nasional. Tegasnya, ia juga Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Pengerusi DAP Lim Guan Eng telah membidas UMNO kerana memutarbelikkan fakta dan angka mengenai peranan parti itu dalam Kerajaan Pakatan Harapan dalam usaha memenangi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Bekas Menteri Keuangan itu menyangkal dakwaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahawa DAP mendominasi Kerajaan Pakatan Harapan sambil menegaskan hanya 6 daripada 29 menteri dalam Jemaah Menteri Pakatan Harapan adalah daripada parti itu. Ismail harus kembali ke sekolah dan belajar matematik tentang cara mengira jika dia percaya bahawa 6 daripada 29 anggota Jemaah Menteri sama dengan mendominasi Kabinet Kerajaan, katanya dalam kenyataan. UMNO memainkan sentimen ekstremis untuk memenangi PRU dengan menyalahkan segala-galanya kepada DAP. Lim berkata, satu lagi naratif palsu UMNO ialah dakwaan bahawa DAP menolak subsidi atau bantuan keuangan terus. Beliau menegaskan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah menetapkan siling RM2.08 ke atas harga petrol RON95 dan harga dibenarkan turun jika harga minyak mentah global turut turun. Beliau juga berkata bekas Menteri Pengangkutan Lok Siu Fuk yang kini Setiausaha Agung DAP telah mencadangkan pembayaran balik RM555 juta kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT yang telah dibelanjakan untuk mengambil alih konsesi Sistem Penguatkuasaan Automatik AES bagi kesalahan memandu mengikut arahan kerajaan 2014. Lim berkata, DAP juga telah memulakan pengurangan tol sebanyak 18% untuk Lebuh Raya Utara Selatan sebagai langkah pertama ke arah pemansuhan sepenuhnya Tol Plus menjelang akhir 2022. Berbeza dengan kerajaan Ismail yang gagal mengurangkan tol 1 sen pun, katanya. Menurutnya, cadangan DAP untuk menambah suntikan dana RM45 bilion untuk membantu golongan memerlukan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat pandemik COVID-19 seperti dalam memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani Pakatan Harapan dengan kerajaan Ismail pertama kali dicadangkan oleh DAP. Katanya kebanyakan bantuan itu yang dinamakan semula sebagai Bantuan Keluarga Malaysia telah diterima oleh perniagaan dan rakyat. Selain itu, katanya satu lagi kes klasik UMNO dalam memutarbelikkan fakta dan angka ialah pakej penyelamat Pakatan Harapan yang berjaya untuk tabung haji yang berada dalam kesusahan selepas penyelewengan keuangan, langkah yang disokongnya ketika menjadi Menteri Keuangan pada masa itu. Bagaimanapun, selepas UMNO kembali berkuasa melalui pintu belakang dalam langkah syariatan, mereka tidak membuat sebarang komen apabila Ketua Audit Kerajaan mereka sendiri mengesahkan bahawa langkah tepat pada masanya yang diambil oleh Pakatan Harapan telah menyelamatkan tabung haji daripada masalah kewangan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menyindir kenyataan Setiausaha Agung DAP Lok Siu Fuk yang mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan dahulu yang menyelamatkan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Sebaliknya, Najib berkata pemimpin DAP yang menafikan agensi bawah Kementerian Pertahanan itu membuat keuntungan dengan mengambil alih semula konsesi Sistem Penguatkuasaan Automatik AES selepas konsesi itu diambil alih daripada pihak swasta pada 2015.
Pada 2015, satu keputusan dibuat bahawa LTAT membayar dan mengambil alih konsesi tersebut dari tangan swasta supaya tomahan bahawa pihak swasta memerah darah rakyat boleh dihentikan. Pada 2018 pula, Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih konsesi AES dari LTAT dengan membayar balik kos yang LTAT bayar kepada syarikat swasta pada 2015, katanya di Facebook. Najib yang juga ahli Parlimen Pekan berkata, LTAT rugi kira-kira RM169 juta pada 2018 apabila sebanyak 84,116 saman dikeluarkan. Jadi 84,116 saman dengan denda sehingga RM2,000 adalah bersamaan dengan kutipan saman sehingga RM169 juta bagi tahun 2018 sahaja. Sebab itu bayangkan berapa banyak yang LTAT telah rugi sebab Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih AES dengan membayar balik kos sebenar kepada LTAT. Korang selamatkan LTAT? Tidak, katanya. Malah dakwaan Kerajaan Pakatan Harapan menafikan LTAT daripada keuntungan setiap tahun daripada konsesi jangka panjang yang mungkin mencecah berbilion ringgit. Lebih teruk, kata Najib, apabila Kerajaan Pakatan Harapan hanya memberi dividen LTAT sebanyak 2.0% pada 2018 dan 2.5% pada 2019. Nak mengaku hero telah selamatkan LTAT dan veteran anggota keselamatan? Okeylah, sebab itu dividen LTAT bawah Kerajaan Pakatan Harapan bagi tahun 2018 cuma 2% dan cuma 2.5% bagi tahun 2019 berbanding dividen tambah bonus sebanyak 12% pada 2016 dan 12.5% bagi 2017 bawah Kerajaan Barisan Nasional. Penipunya DAP, kata Najib. Pada Isnin, Lok yang juga Menteri Pengangkutan Era Pakatan Harapan memberitahu Dewan Rakyat bahawa pemimpin DAP yang menyelamatkan dana pencen LTAT berjumlah RM555 juta daripada kerugian dalam bailout kerajaan. Luke berkata ketika itu beliau mencadangkan agar dana itu LTAT RM555 juta yang dibelanjakan untuk mengambil alih konsesi AES dibayar balik. Ketika membacakan laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara mengenai projek AES, beliau berkata Perdana Menteri ketika itu Najib telah mencadangkan LTAT mengambil alih AES daripada syarikat konsesi Beta Tegap Sdn Bhd dan ATS Sdn Bhd dengan harga RM555 juta. Luke mendakwa berlaku campur tangan politik di peringkat tertinggi dan Najib cuba menggunakan dana LTAT untuk menyelesaikan masalah yang diwujudkan oleh kerajaan.